Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan mulakan pembelajaran Sirah tahun 4 buku Jaiz. Jadi murid-murid semua boleh bersedia dengan buku dan alat-alat tulis. Hari ini hari Jumaat bersamaan 29 Januari 2021. Okey. Jadi sebelum kita mulakan pembelajaran, marilah sama-sama kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna hikmataka wanshur alayna min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okay, insyaAllah hari ini kita akan masuk pelajaran pertama, pelantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul. Hari ini kita akan belajar dua unit, unit 1 dan unit 2. Unit 1, peristiwa penurunan wahyu di Gua Hira. Dan unit 2, dakwah secara rahsia. Dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara rahsia. Okey, jadi murid-murid boleh buka buku muka surat 2. Okey, sebelum tu kita tengok pelajaran pertama, ini muka surat 1. Okey, pelantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul. Okey, ini objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, murid-murid dapat menceritakan peristiwa turunnya wahyu di Gua Hira. Yang kedua, menerangkan pengertian dakwah secara rahsia. Okey. Jadi jom kita tengok dan baca sama-sama. Tengok, buka buku muka surat 2. Kita baca sama-sama. Unit 1. Peristiwa penurunan wahyu di Gua Hira. Baca dan fahami. Okey, jadi murid-murid boleh ambil pensel dan pembaris, gariskan ini. Okey, yang ustaz garis-garis merah ni nanti murid-murid gariskan sekali. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur hampir 40 tahun, baginda telah diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beruzlah, iaitu mengasingkan diri di Gua Hira yang terletak di Jabal Nur bagi menjauhkan diri dari kesesatan kaum jahiliyah. Okay. Ketika Nabi Muhammad berumur hampir 40 tahun, baginda diilhamkan oleh Allah untuk beruzlah, iaitu mengasingkan diri di Gua Hira yang terletak di Jabal Nur. Tujuannya untuk apa? Untuk menjauhkan diri dari kesesatan kaum jahiliyah. Okay. Pada 17 Ramadan, kira-kira 13 tahun sebelum hijrah, bersamaan 610 Masihi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Ketika itu usia baginda genap 40 tahun. Malaikat Jibril menyuruh baginda membaca, tetapi baginda menjawab bahawa baginda tidak tahu membaca. Malaikat Jibril memeluk baginda dengan kuat sehingga baginda berasa lemah, lalu dilepaskan. Kemudian diulang-ulang sehingga 3 kali. Okey, pada malam 17 Ramadan, Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril. Ketika itu usia baginda genap 40 tahun. Jadi malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad membaca, tetapi baginda menjawab bahawa baginda tidak tahu membaca. Okay. Selepas itu malaikat Jibril membaca firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram.
Alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Maksudnya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan qalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahui. Surah Al-Alaq ayat 1 sehingga 5. Selepas peristiwa itu, baginda pulang ke rumah dengan perasaan takut dan gemetar. Sampai sahaja di rumah, baginda menyuruh isterinya Khadijah supaya segera menyelimutkannya. Khadijah pun menyelimutkan baginda dan mententeramkan perasaan suaminya itu. Apabila perasaan baginda kembali tenang, baginda pun menceritakan kepada isterinya segala perkara yang telah berlaku di Gua Hira. Khadijah membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa Waraqah bin Naufal, sepupu, iaitu Waraqah bin Naufal ni sepupu Khadijah, yang juga merupakan seorang penganut agama Nasrani. Waraqah bin Naufal menjelaskan bahawa baginda telah didatangi oleh malaikat Jibril dan dilantik menjadi Rasul. Okey. Jadi murid-murid boleh faham tentang cerita berkenaan dengan penerimaan wahyu pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya murid-murid boleh jawab soalan berikut di dalam buku tulis atau di kertas kosong. Sebab-sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beruzlah di Gua Hira. Bilakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu? Okey, dua soalan ni Ustaz nak murid-murid jawab di dalam buku tulis ataupun di kertas kosong. Okey. Seterusnya kita tengok unit 2, dakwah secara rahsia. Dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara rahsia. Baca dan fahami. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulakan dakwah secara rahsia setelah turun ayat berikut. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur." Surah Al-Mudaththir. Maksudnya, wahai orang yang berselimut, bangunlah serta berilah peringatan dan amaran kepada umat manusia dan Tuhanmu, maka ucapkanlah dan ingatlah kebesarannya, dan pakaianmu maka hendaklah engkau bersihkan, dan segala kejahatan maka hendaklah engkau jauhi. Surah Al-Mudaththir ayat 1 sehingga 5. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulakan dakwah secara rahsia supaya orang ramai tidak terkejut dengan sesuatu yang baharu yang mereka tidak pernah dengar dan alami sebelum ini. Ini tujuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwah secara rahsia, supaya orang ramai tidak terkejut dengan sesuatu yang baru yang belum mereka pernah dengar dan alami sebelum ini. Okey. Jadi alhamdulillah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Jadi murid-murid semua boleh amalkan sentiasa mengisi masa lapang dengan membaca buku. Okey. Jadi murid-murid boleh jawab latihan, boleh buat latihan di dalam buku aktiviti inovatif Sirah tahun 4
muka surat 1 sehingga 3. Okey. Jadi setakat di sini dulu untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.